Boleh saya buka topeng. Tak boleh. Ustaz pun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, dengan taufik dan hidayahnya dapat kita berjumpa lagi. Last ceramah saya rasa tahun lepas, Oktober, ada buat dalam FB Live bulan Disember tahun lepas. Jadi insyaAllah dengan taufik hidayah Allah SWT, dengan izin Allah, dengan panjang umur kita, dapat sama-sama kita bertemu lagi untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Nabi SAW bersabda, wa idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Kata Nabi, kalau kamu lalui taman-taman syurga, maka hendaklah kamu berhenti. Sahabat telah tanya, apa itu taman-taman syurga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taman-taman syurga itulah majlis-majlis yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Majlis di mana memperingati Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah, majlis-majlis taklim, majlis-majlis tazkirah, majlis-majlis yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan kita hari ini yang penuh dengan kesusahannya, yang penuh dengan sukar, nak pergi ke sana kena scan, kena ambil suhu, semua tu adalah dugaan, semua dugaan yang kecil Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Hendaklah kamu meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan solat. Jadi dalam keadaan kita hari ini, apa yang kita perlu buat? Apakah ubat yang paling baik untuk kita? Vaksin tu vaksin lah kan, usaha kita. Tetapi ubat yang paling baik di antara ubat ialah ubat kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ubat yang terbaik. Jangan kita lupa. Sebab apa saya tengok dalam keadaan waktu-waktu maghrib begini, kalau kadang-kadang kita berbuka dekat luar, ya Allah, ramai yang tinggal solat, ramai yang time-time maghrib lah, waktu singkat lah, diorang sibuk nak makan, nak buat itu, buat ini, tuan-tuan. Kita kena sedar bahawa bala musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk peringatan kita, supaya kita terus, supaya kita tambah amal ibadat kita. Sebab itu kita hari ini kita baca Quran satu hari, kadang-kadang kita baca sebulan sekali je, kadang-kadang tak baca langsung. Tapi hari ini tuan-tuan, di waktu ini sebelum Ramadan ni, kita niat dalam hati kita, kita nak baca Al-Quran setiap hari. Saya nak berzikir setiap hari. Saya nak solat sunat setiap hari. Sebab itu dalam keadaan umur kita hari ni tuan-tuan, umur saya ni lah, dalam keadaan umur kita dah meningkat 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, sepatutnya perkara-perkara solat-solat sunat tu menjadi wajib bagi kita sebenarnya. Jangan, tak dapat tidak kita kena buat. Kita azam hari ni
Sebelum Ramadan ni aku nak buat semua solat sunat. Qabliyah kita, badliyah kita. Itu perkara yang kena kita buat. Sebab apa, kehidupan kita ni dah menuju penghujung jalan. So kalau kita tak sedar, jika kita masih leka, maka binasalah kita. InsyaAllah jadi sedikit peringatan buat kita, diri kita bersama. Jadi akhir hari tu, kuliah saya hari tu berkenaan dengan wasiat. Berkenaan dengan wasiat. Jadi saya harap semua orang fahamlah berkenaan dengan wasiat. Kalau nak tanya, tanya je lah. Hari ni saya nak masuk bab hibah. Wasiat hari tu pun ramai juga orang-orang Islam kita ni, sebab kita dibelenggu oleh zaman datuk nenek kita dulu berkenaan nak bagi harta, buat wasiat. Nak bagi harta, buat wasiat. Sebenarnya tak betul lah macam itu kan. Wasiat ini hanya untuk saya review balik lah, saya rewind balik. Wasiat ini untuk selain daripada waris. Innallaha qad a'ta kullu zi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah beri hak, dan ketahuilah tidak ada wasiat bagi waris. Kita tak boleh bagi anak kita harta pusaka kita. Sebenarnya wasiat itu hanya untuk siapa? Anak angkat, anak susuan. Anak susuan ni dia tidak mewarisi harta pusaka, kena ingat. Tetapi dia mahram tu tetap ada, pertalian mahram tu tetap ada, tetapi dari segi pembahagian harta pusaka dia tidak ada. Jangan pula kita ambil anak angkat kita susu dia, memanglah dia tak ada mahram bagi kita, tetapi dia tidak memiliki harta pusaka. Kita meninggal, mati macam itu je lah. Anak susuan, anak angkat tak dapat apa. Jadi kita kena buat wasiat saja. Wasiat cuma 1/3 saja. Kalau kita nak bagi lebih, kita buat apa? Ustaz, kita buat apa Ustaz? Ustaz Wan? Ustaz Wan khusyuk lah Ustaz Wan. Kan? Kalau kita nak lebih daripada 1/3 ataupun kita nak lebih bagi harta kita, kita buat hibah. Inilah hari ni saya akan bincangkan berkenaan hibah. Kebanyakan orang Islam pun tak faham apa itu hibah. Majoriti berapa persen saja yang betul-betul faham akan hibah. Apa dia hibah? Saya masuklah berkenaan dengan hibah. Kalau tak faham, angkat tangan, soal aja. Doktor doktor, sahabat saya lah, doktor pakar tawakal, Doktor Murad. Jadi insyaAllah, apa dia hibah? Hibah ni adalah pemberian. Daripada segi bahasa, dia adalah hadiah ataupun sedekah. Daripada segi bahasa. Daripada segi fiqh dia merupakan salah satu daripada dia ada pemberian kepada seseorang tanpa ada pembalasan. Kita bagi rumah pada anak kita. Hibah ni boleh pada sesiapa saja. Waris kita pun boleh, orang bukan Islam pun boleh. Dalam kitab Matla'at Al-Bardain yang saya baca ni, hibah ialah memberi milik tanpa bayaran, yang dilakukan ketika seseorang itu masih hidup. Sebab itu, kalau kita nak bagi anak angkat kita, dekat Malaysia ni ramai sangat orang bela anak angkat. Kalau dia meninggal, anak angkat tak dapat 1 sen pun daripada harta bapa angkat dia ataupun mak angkat dia, tak dapat 1 sen pun. Sebab itu apa yang perlu kita buat? Kalau kita nak buat wasiat, dia dapat 1/3 saja. Jadi kalau kita nak bagi satu rumah tu tak boleh lah kalau kita nak buat wasiat. Sebab wasiat 1/3 saja. Jadi apa perlu kita buat? Kita buat hibah, buat pemberian. Sebab itu Nabi SAW beritahu, tahaddu tahabbun, hendaklah kamu memberi, nescaya kamu akan berkasih sayang. Apa dalil dia? Kadang orang tanya kita apa dalil. Dalam Al-Quran banyak dalil-dalil berkenaan hibah. Salah satu dia daripada ayat surah Al-Baqarah, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wassailin. Dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim
dan orang-orang miskin dan orang yang terkandas dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta. Surah Al-Baqarah ayat 177. Sebab itu hibah ni benda yang sangat penting. Sebab itu tuan-tuan kena faham apa itu hibah, bagaimana hibah dilakukan. Hibah ni dia ada rukun dia, macam rukun sembahyang. Kalau tidak ada rukun, menepati rukun ni, maka itu bukanlah hibah. Hibah ni memang pemberian, tetapi daripada sudut detail dia ada ungkapan dia ada sirah dia. Dia ada ijab dan kabul, macam kita kahwin, dia ada ijab dan kabul dia. Sebab itu bila berlakunya, bila kadang saya buat hibah dekat rumah orang, dekat mana-mana, dia mesti ada empat ciri yang menyebabkan hibah itu sah di sisi Islam, dari segi syarak. Tuan-tuan dengar baik-baik. Mungkin ramai sekarang ni buat, bank pun ada buat, syarikat-syarikat amanah pun ada buat, syarikat-syarikat persendirian pun ada buat. Tapi tuan-tuan kena faham apa itu hibah. Kalau tidak ada 4 rukun ni, maka itu bukanlah hibah. Kena faham. Kita gini ramai syarikat-syarikat yang buat, agensi berterabur, memang ramai sangat. Tetapi adakah mereka tu benar-benar faham tentang hibah itu sendiri? Siapa tak faham boleh angkat tangan. Cakap je, kita tidak formal sangat. Beritahu aja, ustaz saya tak faham, beritahu. Okey, yang pertamanya adalah pemberi. Pemberi adalah nombor 1. Memanglah kalau tak ada pemberi, ustaz Wan, tak adalah. Pemberi kena ada. Sebab itu dalam syarat-syarat pemberi ni, dia ada syarat-syarat dia sendiri untuk pemberi hibah. Dia kena satu orang yang waras. Orang gila boleh buat hibah tak, doktor? Tak boleh lah. Dia pun merepek-repek, dia nak bagi kapal terbang lah, apalah katanya, kan? Tak boleh. Orang gila tak boleh. Orang gila tak boleh. Pemilik mutlak terhadap barang atau harta tersebut. Apa maksud milik mutlak di sini? Apa maksud dia? Harta tu betul-betul dia punya. Dalam geran nama dia. Kalau 2 nama, Dr. Murad, kalau 2 nama macam mana? Kalau 2 nama, seorang meninggal, yang separuh tu kena difaraidkan kalau tak buat hibah. Inilah yang berlaku kepada arwah abang, abang Muti. Bukan kita nak selit, tidak. Kita jadikan sebagai pengajaran kita. Sebab apa? Arwah tak buat apa-apa. Apa pun tak buat. Bila rumah yang dia duduki tu nama dia, bila kematian siapa punya? Mak dia, isteri dia dan anak dia. 3 berebut sebiji rumah. Boleh kalau kita betul-betul faham, kita cakap dengan baik, insya-Allah tak ada masalah. Tetapi kalau arwah ni dulu dia telah hibahkan rumah ni kepada mak dia ataupun kepada isteri dia akan timbul isu tak? Sebab hibah ni dia terkeluar daripada harta pusaka. Kena faham. Wasiat terkeluar daripada harta pusaka. Apa maksudnya terkeluar daripada harta pusaka? Apa maksudnya? Maksudnya harta itu, harta yang dihibahkan ataupun wasiat harta rumah kita yang telah kita hibahkan itu, maksudnya tidak perlu difaraidkan, dibahagi-bahagikan kepada waris, tak perlu. Itu maksud dia. Boleh boleh. Yang pemberi dia mestilah waras, rasional, cukup umur. Kanak-kanak tak boleh lah, itu dah sentuh lah. Tidak dihalang, ditegar, tak boleh orang paksa dia. Katakanlah suami dia, bekas suami dia dulu, katakanlah, kau ni kena buat hibah dengan aku, kata tidak aku bunuh kau. Tak boleh. Kau kena buat hibah ni, kata harta kau ni 1 sen memang aku tak bagi. Macam tu. Ugut tak boleh. Hibah mesti dengan kerelaan hati dia. Dia nak bagi pada sesiapa saja. Dia boleh bagi sesiapa saja yang dia hendak, ya. Seorang ahli yang tabaruk, iaitu berkemampuan untuk melakukan segala urusan pentadbiran harta. Maksudnya orang tu waras lah. Dia tahu apa yang dia nak bagi tu. Rumah sebiji. Macam tadi kita share joint account, dia panggil kan, share rumah. Kalau kita meninggal,
Jangan harap rumah yang sebelah lagi tu akan jadi milik aku. Tak. Jangan bermimpi di siang hari, tuan. Apabila rumah yang ada dua, dia cuma salah satu aja. Bila meninggal, okey, suami selesai, tetapi sebelah lagi tu dia akan menjadi milik waris-waris. Kalau 8 orang adik-beradik, saya pernah handle satu kes, bukan satu kes, banyak kes, tuan. Berebut 8 campur 6, 8 pakcik bergaduh dengan anak saudara 6 orang perempuan. Sebab apa? Kalau kita ada anak perempuan, siapa waris dia? Adik-beradik si arwah. Jadi 6 campur 8, 14. Berebut sebiji rumah. Macam mana nak buat? Pening, kan? Pening. Yang seorang kata dia nak rumah, yang anak saudara kata, pakcik, ni rumah ni ayah saya punya. Pakcik dia cakap, ni abang aku lah, kau apa hal? Kan? Macam mana nak buat? Kerat seorang ambil pintu, seorang ambil tingkap, seorang ambil kipas angin, macam tu. Kan? Inilah pening ini. Sebab itu kita kena buat perancangan. Nak bagi hibah ni pada siapa? Nanti mungkin bulan depan saya akan ceritakan ada 12 golongan yang benar-benar perlukan hibah. Termasuklah anak angkat, termasuklah mereka yang ada anak perempuan, termasuklah mereka suami isteri yang tak berkahwin, yang tak berkahwin pula, yang tidak mempunyai anak, dan termasuk juga mereka yang bujang yang tak kahwin, tuan-tuan. Jangan anggap tuan-tuan yang tak kahwin ni tak apa, relax, tuan-tuan. Bila harta pusaka, besok tuan-tuan banyak duit, ada 3 juta harta, siapa nak bagi harta tu? Mak ayah dah tak ada, saudara mara tak ada, siapa last sekali? Siapa? Dia akan dapat semua pada kawan-kawan dia? Dia akan bagi pada rakan-rakan baik dia? Tidak. Apa last sekali? Kalau kita tidak ada waris, siapa yang akan mengambil harta pusaka kita? Siapa, tuan? Siapa, mandi? Siapa, doktor? Siapa? Jawablah. Siapa? Kalau tak ada adik-beradik, tak ada golongan waris-waris, siapa yang akan mengambil harta pusaka kita? Siapa, tuan? Siapa? Ya? Amanah Raya Syarikat tu, tuan. Itu agensi. Itu macam main pusaka yang buat semua ni lah. Sebut, ya? Betul sangat, tuan cakap. Baitul Mal akan mengambil harta tu. Kita tak dapat, tuan. Tak dapat. Baitul Mal akan mengambil harta dia. Kalau ada 3 juta, lebuh. Itu kita kena faham. Sebab itu pemberian faraid, nanti saya akan ajar sikit-sikit berkenaan faraid. Siapa yang berhak, siapa yang menghalang daripada harta kita diambil. Kalau kita ada anak perempuan saja, ataupun kita bujang, tak ada sesiapa lagi, tak dapat, tidak, Baitul Mal akan ambil. Kena faham. Proses tu ada nanti. Dia akan ada bapa saudara di sebelah lelaki lah. Bapa saudara memang lelaki lah. Anak saudara lelaki. Yang perempuan, mak saudara apa semua tak ada. Cucu lelaki kepada anak lelaki. Ustaz, cucu perempuan kepada anak perempuan, yelek. Tak ada. Kena faham. Siapa yang ada anak perempuan, cucu kepada anak perempuan tidak mewarisi harta pusaka. Kena faham. Datuk di sebelah emak kita tidak dapat harta pusaka. Datuk kepada bapa kita, dua dia dapat. Datuk dan nenek. Kena faham tu. Nantilah insya-Allah sikit-sikit kita akan masuk. Ini termasuklah moyang kita, ciut, piut, cari gali, apalah cari gali, cari macam-macam. Dekat atas tu ciut, piut, miut semua ada. Yang tuan-tuan tak pernah dengar pun dia keluar semua nanti insya-Allah. Iaitu juga mereka ini dipanggil waris atas. Waris atas yang akan menerima pembagian harta pusaka. Itu nantilah insya-Allah sikit-sikit. Tak boleh dapat semua, tuan. Nanti pening kepala. Nanti tuan-tuan semua tidur je kan. Apa ni, saya cakap seorang je. Tak apa, saya akan ajar step by step. Saya ajar dulu buat hibah, buat wasiat supaya senang tuan-tuan faham. Tuan-tuan akan nampak benda ni nanti. Boleh Itu yang pertama. Yang pertama tadi pemberi. Yang kedua apa dia? Kalau ada pemberi, mestilah ada penerima. Mesti ada penerima dia. Penerima ni biasanya adalah siapa? Waris-waris. Waris-waris yang menerima. Boleh Yang pertama pemberi, yang kedua penerima.
Yang ketiga, siapa? Yang ketiga adalah harta. Tak ada harta tak boleh hibah. Tak ada harta, tak ada. Harta dia kena ada. Jadi hak milik mutlak kita, rumah kita kena habis bayar. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau rumah kita masih berhutang, boleh berhibah? Cik doktor, boleh ke? Kenapa tak boleh? Okey, boleh lah, boleh, saya boleh terima lah. Harta yang ada hutang memang tak boleh buat hibah, sebab syarat utama dia harta tu milik mutlak kita. Maksudnya semua dah settle, semua yang sebab sekarang ni rumah kita masih berbayar. Orang tanya saya, kalau rumah masih berbayar tapi saya ada insurans yang cover MRTA ataupun MRTT, boleh tak buat hibah? Boleh. Dibenarkan daripada syarat. Sebab apa? Sebab bila rumah kita bagi pada isteri kita, maka bila kematian kita, duit tu di cover oleh insurans. Jadi yang si isteri tak perlu bayar 1 sen pun. Faham tuan-tuan, faham siapa ada orang insurans kat sini, insurans yang Islamik punyalah. Dia cover, tak ada masalah, boleh saja. Dia panggil apa dia? Bercaga, hibah bercaga. Boleh? Tak ada masalah. Boleh? Boleh doktor ha? Boleh, ada soalan setakat ni? Ni pun baru suku pun tak masuk lagi ni. Boleh okey. Yang keempat tadi kena faham pemberi, penerima dengan harta. Yang keempat adalah sirah. Sirah ni ijab dan kabul. Tuan-tuan, kalau kita bagi harta kita masa zaman-zaman tok nenek dulu, dia kata, Man lah, Osman pula cakap kan. Ya Man, kau ayah bagi kau rumah ni. Sedangkan Man tidak ada dekat situ, boleh? Adakah hibah berlaku? Adakah hibah berlaku? Tidak, sebab dia tidak ada dekat situ. Syarat dia kena ada ijab dan kabul. Pemberi, aku beri rumah ni kepada engkau, dan Man kata, ayah saya terima, ataupun dia ngangguk, ya, maka hibah itu berlaku. Zaman, ialah zaman dulu kan, datuk nenek kita tak faham pun. Kadang-kadang arwah ayah kita pun cakap, Along, ayah wasiatlah rumah ni nanti bila ayah meninggal engkau ambil lah semua. Itu hibah ke apa? Kan, itu bukan hibah tuan. Sebab itu kena tahu pengucapan dia. Itu bukan hibah. Bila dia sebut selepas kematian, maka itu adalah wasiat. Tetapi wasiat ni boleh pakai kita? Tidak boleh pakai. Sebab apa? Itu wasiat kepada waris. La wasiata li waris, kata Nabi. Tidak ada wasiat bagi waris. Boleh Boleh. Ijab dan kabul. Dia bagi dan dia terima, ya ayah, maka jatuh dia punya hibah. Orang tanya saya, Ustaz, kalau tak ada dokumen boleh ke? Boleh ke doktor? Kalau tak ada dokumen boleh? Betul, memang tak boleh. Tetapi adakah hibah itu berlaku atau tidak? Daripada segi Islam, hibah tu berlaku, tetapi dokumen tak ada. Kalau tak ada orang cabat, fine lah, go ahead lah. Tetapi kalau ada adik seorang cabar, bila masa ayah bagi dekat engkau, aku tak nampak pun, boleh cabar? Boleh, sebab dia tak ada dokumen. Tuan-tuan, sekarang ni kalau buat apa-apa kena dokumen. Sebab bila kes ni bawa ke mahkamah, hakim dia akan tanya apa? Satu, dia akan tanya bukti yang ayah kau bagi ni. Apa kita nak jawab tuan? Kalau dulu datuk nenek kita nak bukti macam mana? Tak ada bukti. Tak ada bukti. Memang tak boleh buat apa. Hakim kata, dulu kami ada berbincang dulu. Bila tanya adik yang seorang ni, tak ada. Apa nak buat? Punya kurang hajarnya adik kita kan. Bukan nak cakap apa. Masa tu pula dia kata tak mengaku pula. Kita nak cakap apa? Apa kita nak bukti? Kau kan ada masa tu. Tak ada. Bila masa apa? Kau ada tangkap kamera ada. Apa kita nak cakap kan? Balik dia balik Dia kata, hakim kata kau balik lah. Tak ada bukti, tak payah. Apa jadi dengan rumah tu? Seorang pun tak boleh nak ambil. Inilah yang terjadi kepada harta pusaka wang Islam di Malaysia ni tuan-tuan. 80 bilion. Sebab kes macam ni lah.
Dokumen tak ada, bergaduh adik-beradik 7 keturunan pasal ni lah. Sebab kita tak faham. Tuan-tuan yang dah belajar malam ni, mudah-mudahan sikit-sikit tuan-tuan faham apa itu hibah, apa itu wasiat. Oh sebenarnya, baru aku tahulah wasiat tak boleh sebenarnya pada adik-beradik rupanya. Baru kita tahu. Selama ni kita ingat semua boleh, hibah pun boleh, semua pakat boleh. Kita tak faham. Sebab apa? Kita tidak mengalami. Kebanyakan yang kes yang urus pusaka yang saya handle, kebanyakan mereka ini telah mengalami pertama, baru datang jumpa kita. Kalau tak ada kes, tak ada apa-apa tuan-tuan. Tapi bila yang ada kes, masa itulah dia datang. Ustaz, macam mana Ustaz? Hari tu mak ada bagi, ada seorang perempuan jumpa saya. Ustaz, masih hidup, mak ada gelang tangan. Orang dulu kan, perempuan, mak-mak semua gelang tangan besar. Bapak ni kan, Ustaz besar tu. Kadang-kadang diorang tak pakai pun, dia simpan. So bila meninggal, adik-beradik yang lain yang tak ngam, dia ada juga tuan-tuan. Adik-beradik kita ni ada ngam, ada tak ngam tuan. Ini masalah kita. Bila tak ngam, yang kedua tak ngam dengan Kak Long, mak dia akan bagi dekat Kak Long je. Along, kau ambil ni lah, kau ambil ni, kau jangan beritahu adik kau ni. Macam itu tuan-tuan. Kau ambil ni, mak bagi dekat kau. Bila kau ambil ni, kau simpan terus. Kalau dia dah bagi terus macam tu, masa itu adalah hibah. Kalau dia cakap kau ambil ni nanti, bila mak meninggal baru kau pakai, itu adalah wasiat. Tetapi kalau dia kata kau ambil ni, mak bagi kau jangan bagi tahu Kak Ngah, jangan bagi tahu dia, kau ambil ni, maka itu adalah hibah. Tapi bagaimana nak membenarkan hibah tu berlaku? Ini isu dia. Bila mak meninggal, macam mana emas tu nak kita buktikan bahawa dia dapat pada Kak Long? Macam mana? Macam mana nak buat tuan? Ya? Pemilik mutlak tu betul, tetapi macam mana kita nak membenarkan benda tu berlaku? Itulah isu dia. Mungkin kita faham. Kalau tak ada pertelingkahan, tak apa. Kalau adik-beradik kita semua okey, kalau 2 orang tak ada masalah tuan. Ini ada adik-beradik sampai 8-10 orang yang dia bagi pada Kak Long seorang. Kak Long pula tu tunjuk depan mata, berlega-lega kan. Oh ni, ya adik seorang. Mana kau dapat tu Mak bagi hari tu. Mak bagi, gini tangan dia, mak bagi. So adik-beradik yang lain macam itu tak tuan-tuan, dia hendakkan harta tu. Macam mana nak buat? Inilah yang berlaku bila dokumen tak ada tuan-tuan. Buatlah dokumen. Paling tidak pun kita announcekan dekat ni, ataupun paling tidak tak apa, tak ada adik-beradik pun tak apa, janji mak buat satu surat hibah ke, mengatakan bahawa emas ini telah diberi kepada Kak Long. Sebut nama, buat sikit. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut hutang tu pun kena buat dengan dokumen juga. Hutang pun kena buat dokumen. Ini apatah lagi harta kita hibah. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Buat. Banyak kes tuan. Kalau saya nak sebut satu-satu kes memang tak habis. Kes anak angkat. Tuan-tuan, anak angkat dia tak tahu. Ada satu kes kan, anak angkat sepasang suami isteri yang memang lama bela anak angkat. Bila bela anak angkat, dia dah jadi anak susuan, dia tak ada mahram apa semua, tak ada. Tetapi dia lupa bahawa bila kematian dia, 1 sen dia takkan dapat. Tuan-tuan, meninggal dia. Diharapkan, isteri diharapkan tak apa, nanti dapat pada kau. Tak dapat. Apa pun tak dapat. Sebab anak angkat tidak ada di dalam pewarisan harta pusaka. Tidak ada tuan. Anak susuan pun tidak ada. Anak tiri pun tidak ada. Main. Kita kena faham. Ramai di Malaysia ni yang bela anak angkat. Memang ramai. Saya kes yang saya buat harta pusaka di kampung Malaysia ada seorang. Dekat Penara pun ada seorang. Saya tak nak sebut nama dia. Dia baru jumpa saya hari tu. Kata, Ustaz, saya faham. Ustaz, sebab apa anak angkat ni kadang-kadang dia lebih baik daripada anak sendiri pun ada. Anak sendiri pun yang bela anak angkat pun ada. Malah dia bela, jaga mak angkat dia, bapa angkat dia lebih daripada anak kandung dia sendiri. So bila kematian, harta tu akan pergi ke anak kandung je. Anak tiri apa dapat? Sebab kita tak faham.
Tuan-tuan dah faham, tuan-tuan boleh buat perancangan. Faham benda ni, tu kita tidak ada siapa. Sebab itu Nabi beritahu kita, jangan tinggalkan isteri dan anak-anak kamu dengan meminta-minta. Tinggalkan mereka dalam kesenangan lebih baik daripada mereka meminta-minta. Nabi beritahu. Boleh? Sekejap betul masa. Boleh ijab dan kabul. Dan ada satu tambahan dia panggil qabat ataupun qab. Apa dia qabat? Qabat ni adalah pemilik mutlak. Bila kita ambil rumah tu, dia mesti ada lafaz qabat. Lafaz qabat ni maksudnya dia boleh mengambil terus rumah tu. Maksudnya pemilikan mutlak. Ada satu lagi daripada ijab, kabul dan lafaz qabat. Qabat ni banyaklah. Dia ada pertikaian dia apa tu semua dekat situ. Saya tak nak cerita dekat sini lah kan, tak cukup masa pula. Saya ambil yang penting-penting, poin yang penting saja. Boleh Itu syarat rukun. Isyak berapa Ustaz? 8.32. Ya Allah, sekejap, tak apalah. Okey, boleh faham setakat ni boleh faham? Ada pertanyaan? Ya. Okey. Bagus. Ini soalan bagus. Tuan-tuan, SB pun ada buat hibah. Tabung haji pun ada buat hibah. Takaful pun ada buat hibah. Tapi sebenarnya prinsip tu sama. Dia panggil hibah rukbah. Saya baru nak masuk ni. Tuan dah tanya tak apa. Dipanggil hibah rukbah, iaitu hibah bersyarat. Tabung haji pun sama. Tuan dah dengar saya cakap tadi bahawa dia kena ada ijab kabul dengan lafaz qabat tadi kan Tapi SB buat tak? Sesiapa yang masuk hibah, dia ada lafaz tak benda tu? Dia ada angkat tangan tak? Tak ada. Dia cuma sign, kemudian yang itu tanda tangan itu je. Tapi menurut akta, mengikut syarat, sign dan terima tu, itu pun adalah lafaz ijab juga dan kabul juga. Tetapi saya tak berani nak cakap lah, sebab apa yang dia buat SB dengan apa yang dia buat hibah amanah oleh tabung haji tu, dia ada lain sikit. Dia ada syarat-syarat dia sikit tu. Tetapi diorang mengikut apa rukun-rukun tadi tuan. Dia tak semestinya lafaz. Kalau saya memang saya akan cerita, encik baca satu-satu ni. Ni lafaz saya Muriani ataupun saya Mazlina binti Yaakob dengan ini menghibahkan harta rumah sebiji kepada anak saya sekian dan kemudian anak akan membaca balik. Itu lafaz ijab dan kabul. Tetapi yang tuan ni cakap memang dalam SB tak ada. Dalam tabung haji amanah pun tak ada. Dia cuma sign je. Tetapi mengikut ijma' ulama', apa yang dia sign dengan apa yang dia terima tu, itu sudah menunjukkan itu berlakunya ijab dan kabul. Ya? Boleh tuan Okey, saya terangkan sedikit lah kalau masa sempat lagi. Jenis-jenis hibah. Tuan-tuan kena tahu jenis-jenis hibah. Tuan-tuan buat hibah main bantai je, main sign. Ini hibah. Tak apa, sign. Yang pertama dipanggil hibah mutlak. Hibah mutlak. Apa ni hibah mutlak? Hibah mutlak ni hibah yang dia bagi terus. Contohnya begini. Ada dua orang sepasang suami isteri, dia duduk satu rumah banglo. Anak dia seorang je lelaki, si sulung. Jadi mereka ni berpakat. Cerita ni cerita benar tu, cerita benar. Ada masuk dalam TV dengar lama dah, berapa tahun yang lepas. Cerita ni benar berlaku. Kemudian dia panggil anak dia, bincang dengan suami dia. Ni kata panggil Yam, anak kita pun dah besar, saya pun dah tua, kita pun dah tua. Jadi kenapa tidak kita bagikan harta ni, kita tukar nama pada anak kita? Tuan. So besok pagi mereka ni terus pergi pejabat tanah buat tukar nama kepada anak dia, dan itu adalah hibah mutlak.
Hibah yang dia buat secara terus. Boleh faham sama contoh, saya ada handphone, saya bagi dekat Ustaz Wan. Ustaz, saya sebab saya banyak hutang budi lah dengan Ustaz Wan. Ustaz Wan ambil lah ni. Ustaz Wan kata, okey, terima kasih. Itu adalah lafaz lafaz ijab, kabul dia. Saya dah bagi ijab dan dia adalah kabul. Berlaku benda tu. Sama dengan anak terus buat, maka itu adalah hibah mutlak. Apa keburukan dia, apa kebaikan dia? Apa, saya cerita keburukan dia lah. Apa keburukan dia? Apa doktor keburukan dia? Ya? Nama? Anak apa? Okey, dia sebenarnya begini. Apa keburukan di sini? Tuan-tuan, ini cerita betul bukan saya reka-reka. Cerita ni lama dah. Kalau tuan masih ingat dulu, TV3 dia jumpa mak ayah dia. Mak ayah yang si anak ni tadi, tuan-tuan, begini tiba-tiba si anak ni dia ada masalah keuangan. Syarikat dia telah bankrupt. So apa cara dia nak cover syarikat dia? Apa cara dia? Dia jual rumah yang dia duduk tu. Sebab apa? Rumah tu nama siapa? Nama dia. Mak ayah dia ada hak lagi lah dekat situ. Gilek. Sebab dia telah tukar nama direct. Inilah hibah mutlak. Hilang title. Dia halau anak, dia halau mak ayah dia keluar. Mak ayah dia mengemis. Diorang jumpa dia dekat kaki 5 tak salah saya. Tengah mengemis, tengah tidur. Kalau tuan-tuan yang masih ingat lagi cerita ni, cerita betul. Bila dia cek rupanya diorang dah tukar nama pada dia 1 sen. Apa pun tak boleh. Ini dia panggil hibah mutlak. Hibah ni sah lah, memang sah lah. Tetapi keburukan dia bila jadi macam tu, hak milik kita hilang. Tu nama tu jadi nama anak. Duduk dalam rumah tu 3 orang. Mak ayah ni ada kuasa lagi tak? Tak ada. Pergi ke mahkamah nak fight pun tak guna. So, mahkamah akan tengok nama di geran, tuan-tuan. Baik tu, kalau kita guna nama orang, bila kematian kita tak tukar lagi, kan? Tak tukar nama pada geran tu, pada kereta tu, tuan-tuan, kita akan jadi bala. Right? Sebab itu kita kena faham betul-betul. Boleh? Yang kedua, tak sempat boleh okey. Boleh faham Itu hibah mutlak. Hibah secara direct bagi. Dan yang kedua ini yang biasa company buat lah. Maksudnya agensi amanah raya, selalu amanah raya yang buat semua ni. Mana mai pusaka apa semua, dia panggil hibah rukbah ataupun hibah bersyarat. Boleh hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni dia ada 2, tuan. Yang pertama dia panggil hibah umrah. Pernah dengar? Ustaz pernah dengar Ustaz? Tak pernah Hibah umrah. Apa dia hibah umrah? Beza dengan hibah rukbah. Hibah umrah ni dia begini. Saya ada 1 ekar tanah. Kemudian saya beritahu pada kawan saya beritahu pada doktor ke, ataupun saya beritahu pada anak saya beritahu, doktor gunakanlah tanah tu pun ada durian, doktor gunakanlah, pakailah. Selagi saya hidup, doktor boleh gunakan semua sekali, makan apa boleh. Selagi saya hidup. Itu dia panggil hibah umrah. Umrah ni maksudnya umur. Selagi saya hidup, doktor boleh pakailah, nak buat ke apa ke boleh. Tetapi masih lagi dipegang oleh saya. Itu maksud hibah umrah. Okey, katakanlah saya meninggal. Apa yang jadi pada tanah tu? Adakah dia akan pergi ke doktor? Dia akan pergi kepada doktor Murad? Tidak. Sebab dalam syarat itu, dia akan kembali kepada saya balik. Bukan maksudnya saya dah meninggal, tetapi pada waris saya. Itu dipanggil hibah umrah.
Kalau doktor meninggal dulu, dia akan kembali pada saya. Semua yang berlaku, dia akan kembali kepada pemberi tadi. Itu hibah umrah. Tapi hibah umrah ni ada bukan tak ada. Kebanyakannya adalah. Ada yang kebanyakannya yang di Malaysia ni menggunakan hibah rukbah. Apa dia hibah rukbah? Yang umrah tadi boleh faham segala yang berlaku, power dia, kuasa dia adalah terhadap yang pemberi. Boleh? Sabar sedikit lah, nak laju sikit lah. Tak cukup masa, lagi berapa minit. Tak apa, kalau ini nanti kita sambung akan banyak lagi ni. Suku pun ada lebih kurang je. Okey, yang ketiga dipanggil hibah bersyarat ni ada dua tadi saya cakap. Hibah umrah dan hibah rukbah. Apa ni hibah rukbah? Hibah rukbah ni yang paling banyak sekali dekat Malaysia ni. Company amanah raya lah apa semua menggunakan hibah rukbah. Hibah rukbah ni adalah di mana saya ada tanah, saya bagi, saya hibahkan kepada Ustaz Wan. Syarat di situ berlakunya pindah milik tanah tu setelah saya meninggal. Bila saya meninggal, Allah, InsyaAllah lah kita sambung lah. Bulan depan lah tak sempat. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik dan hidayah dapat kita sama-sama menggunakan ilmu ni untuk kepentingan kita sendiri, insyaAllah. Yang kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. أشهد أن لا